Mereka akan membincangkan tajuk banjir kilat, punca dan cara mengatasinya. Saya ulangi, mereka akan membincangkan tajuk banjir kilat, punca dan cara mengatasinya. Peserta forum terdiri daripada pengurusinya Muhammad Faris Fauzi bin Ismail. Panel pertama Anis Faizah binti Mat Aziz. Panel kedua Nurul Ain Husna binti Muhammad Anwar. Dan panel ketiga Siti Nurul Jannah binti Muhammad Amin. Seterusnya saya meminta pengurusi forum untuk meneruskan forum. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah timbul pelbagai kerosakan, bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Oleh yang demikian, Allah berasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, agar mereka kembali insaf dan bertaubat. Al-Quran Suratul Rum ayat ke-41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam majlis forum remaja yang akan membincangkan isu-isu semasa yang berlaku pada masa kini. Saya Muhammad Faris Fauzi bin Ismail akan mempengerusikan majlis forum kita pada hari ini yang bertajuk banjir kilat, punca dan cara mengatasinya. Baiklah, eloklah kiranya sebelum kita mulakan majlis, saya memperkenalkan 3 kuntum bunga yang berada di kiri dan kanan saya terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya iaitu saudari Anis Faizah binti Mat Aziz. Di sebelah kiri saya pula ialah saudari Nurul Ain Husna binti Muhammad Anwar. Selamat datang saudari. Terima kasih. Sudah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di hujung sekali pula ialah saudari Siti Nurul Jannah binti Muhammad Amin. Selamat datang saudari. Terima kasih. Apa khabar? Baiklah. Di Malaysia, risiko terdedahnya manusia kepada bahaya banjir kilat, terutamanya di kawasan bandar-bandar utama yang mempunyai taburan penduduk yang agak padat, telah meningkat dengan signifikannya dalam tahun-tahun belakangan ini. Hal ini terbukti daripada kejadian-kejadian banjir kilat yang agak serius di kawasan bandar-bandar utama. Misalnya pada 4 Mac yang lalu kita dapat lihat kejadian banjir kilat yang telah berlaku di Kuala Lumpur yang mengakibatkan 40 orang terperangkap di dalam bangunan Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Bandar Shah Alam turut berlaku banjir kilat yang serius, antaranya pada 26 Februari 2006. Banjir kilat yang paling serius pernah berlaku dicatatkan dalam sejarah telah berlaku pada tahun 1971 yang mengakibatkan mangsa banjir selama 180,000 orang dan kerugian melebihi ringgit Malaysia 35 juta. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput ahli panel kita yang pertama untuk memberikan pandangan beliau tentang punca-punca utama berlakunya banjir kilat. Silakan saudari. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana telah mengundang saya sebagai ahli panel dalam forum remaja pada hari ini. Memang benar seperti yang dikatakan oleh Tuan Pengerusi sebentar tadi, masalah banjir kilat pada zaman globalisasi ini semakin kritikal. Oleh itu, kita dapat lihat pihak dari Jabatan Pengairan dan Saliran berusaha mencari punca utama terjadinya fenomena banjir kilat yang sering melanda bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Hasil kajian dan perhatian yang dijalankan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati punca utama terjadinya fenomena banjir kilat ini adalah sistem perparitan yang lemah. Sistem perparitan pada masa kini tidak mampu menampung kadar hujan yang tinggi. Daripada kajian yang telah dijalankan, pembangunan sesuatu kawasan sebanyak 40% akan meningkatkan air laran ribut sebanyak 190%. Pertambahan air laran ribut yang besar ini disebabkan tidak mampu ditampung oleh sungai dalam keadaan sedia ada. Oleh itu, air akan melimpah keluar dari sungai lalu mengakibatkan
mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berhampiran. Keadaan ini ditambah lagi apabila sistem peparitan yang cetek dan sempit tidak mampu menampung jumlah air yang banyak, seperti mana kejadian banjir kilat yang telah melanda Kuala Lumpur pada bulan Mac yang lalu. Aliran ribut yang dicanakan di kawasan luar bandar semua adalah jauh lebih kecil berbanding dengan kawasan bandar. Hal ini disebabkan oleh peratusan kawasan tak telap yang kecil. Kajian menunjukkan bahawa kesan pembangunan akan meningkatkan aliran puncak sebanyak 2 hingga 10 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan aliran puncak sebelum pembangunan. Baiklah, terima kasih saudari. Baiklah, selain masalah sistem peparitan, terdapat juga masalah lain yang menyebabkan berlakunya banjir kilat. Baiklah, saya beralih pada ahli panel yang kedua. Hal ini kerana kita dapat lihat bahawa bangunan yang padat menyebabkan suatu bandar itu berkembang dengan pesat untuk memenuhi keperluan rakyat. Jadi, adakah proses pembandaran ini menjadi punca kepada berlakunya banjir kilat? Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi kerana sudi mengundang saya sebagai ahli panel pada hari ini. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Aktiviti-aktiviti seperti ini menjadi penyebab berlakunya banjir kilat. Jika dahulu kita dapat lihat sungai-sungai ini dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut telah ditimbus untuk dijadikan kawasan pembangunan. Apabila hujan, air akan mengalir ke kawasan rendah dan kemudiannya bertakung. Seterusnya, banjir kilat akan berlaku. Dari 1911 hingga 1960, kadar pembandaran meningkat dari 10.7% hingga 44.7%. Bilangan pusat bandar juga telah bertambah dari lebih daripada 8 kali ganda. Pembangunan yang besar ini, pembangunan di pusat bandar adalah begitu besar sehingga bandar Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang akan menjadi kolokasi berterusan di sepanjang Lurah Kelang menjelang tahun 2020. Selain itu, proses pembandaran juga menyebabkan bergantinya hutan khatulistiwa yang padat dengan permukaan tiruan yang tidak telap air seperti simen, konkrit, asfalt dan tar telah meningkatkan risiko berlakunya banjir. Tambahan pula, pembangunan yang besar lazimnya menitik beratkan aspek-aspek ekonomi dengan mengorbankan aspek-aspek perlindungan banjir. Kesannya, wujud strategi pembangunan yang tidak seimbang yang mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar. Terima kasih saudari dengan penjelasan yang begitu bernas tadi. Nampaknya ahli panel yang pertama dan kedua kita berpendapat bahawa masalah sistem peparitan dan proses pembandaran menjadi penyebab kepada berlakunya banjir kilat. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Siti Nurul Jannah, adakah aktiviti manusia juga menjadi penyumbang kepada berlakunya banjir kilat? Silakan saudari. Terima kasih Tuan Pengerusi. Berhubung isu banjir kilat, antara faktor berlakunya banjir kilat datangnya daripada kegiatan manusia, iaitu hasil interaksi antara sistem semula jadi dengan sistem gunaan manusia. Interaksi begini boleh menghasilkan kesan negatif seperti banjir ataupun kesan positif seperti kesuburan tanah, iaitu salah satu sumber semula jadi. Selain itu, aktiviti manusia mempengaruhi kejadian banjir kilat yang semakin meruncing kerana manusia terus-menerus membangunkan dataran banjir, memusnahkan hutan dan memotong cerun bukit hanya untuk pembangunan. Baiklah, selain itu, apakah lagi aktiviti manusia yang menjadi punca berlakunya banjir kilat? Silakan saudari. Dalam konteks banjir kilat, aktiviti manusia mempengaruhi kejadian ini. Tindakan manusia